Terengganu. Inilah kali pertama aku melihat betul-betul negeri di utara pantai timur ni. Sebelum ni, aku cuma lalu singgah macam tu je. Tapi kali ni, alang-alang aku dah dengan basikal aku. Aku nak mengambil masa aku sendiri untuk betul-betul memahami tempat ni, untuk kenal penduduk tempatan yang tinggal di negeri yang mempunyai pantai yang begitu panjang ni. Lepas aku balik ke KL dari Sabah hari tu, aku terus ambil bas untuk ke Kuantan, untuk ke Teluk Cempedak, ke rumah kawan aku, kerana aku tinggalkan basikal aku dekat sana. Dan hari yang berikutnya, aku terus packing barang-barang aku untuk sambung mengayuh untuk masuk ke arah Terengganu. Aku start lambat hari ni. Dah dekat pukul 9 pagi, baru aku nak keluar dari rumah kawan aku. Cuaca pun mendung, jadi aku terasa malas pula hari ni. Tapi baru beberapa minit aku mengayuh, cuaca tiba-tiba bertukar menjadi panas. Awan-awan mula hilang dan langit pun biru, sama macam aku mengayuh sepanjang negeri Johor dan Pahang baru-baru ni. Seperti biasa, lepas beberapa minit aku mengayuh, aku pun berhenti untuk sarapan pagi. Dah dekat pukul 10 pagi, hari dah begitu terik, tapi aku baru je mengayuh tak sampai 10 km. Memang hari ni aku akan kena hadap cuaca yang terik sepanjang hari. Perlahan-lahan aku mengayuh meninggalkan negeri Pahang untuk ke sempadan Terengganu melalui Beserah, Gebeng dan Ceratin. Sekali-sekala, aku akan berhenti berehat dan enjoy suasana di sini. Walaupun dalam negara aku sendiri, tapi aku tak rasa aku akan selalu lalu kawasan-kawasan macam ni. Jadi, aku mengambil masa aku sendiri. Bila dah tiba dalam tengah hari macam tu, aku pun cross masuk ke sempadan negeri Terengganu di Kemaman. Dan tempat pertama aku di Terengganu adalah Cukai. Aku berhenti untuk bermalam di Cukai dan aku berjalan untuk tengok keadaan di sekitar bandar ni bila dah tiba di waktu petang, bila hari dah tak panas. First impression aku dekat Terengganu ni adalah Cukai, kerana inilah bandar pertama aku dekat negeri Terengganu. Aku tengok orang-orang dekat sini kebanyakannya melakukan aktiviti memancing. Tak kiralah tua atau muda, ada yang bawa satu family untuk pergi memancing di waktu petang. Dan banyak bot-bot nelayan di sepanjang sungai Kemaman ni. Pada hari yang berikutnya, aku keluar awal pagi untuk mengelakkan dari mengayuh di bawah cuaca yang panas. Tapi pada hari tu, cuaca mendung pula sepanjang hari. Awan tebal. Jadi aku rasa lebih selesa mengayuh dalam cuaca yang mendung. Satu yang aku perasan sejak aku mengayuh dalam negeri Terengganu ni adalah jalan dia cantik. Walaupun aku lalu jalan pantai, tapi condition jalan dia macam dekat highway. So far, saya rasa Terengganu ni adalah negeri yang mempunyai jalan yang tercantik sekali dekat Malaysia ni. Saya perasan saya start lalu jalan-jalan yang macam perfect condition ni daripada Kemaman, daripada Cukai lagi sampailah ke Kuala Terengganu dekat sini. Saya sekarang ni berada dekat Kuala Terengganu. Saya selalunya bila mengayuh, saya suka masuk jalan-jalan kampung. Saya tak suka masuk highway. Saya akan avoid highway sebenarnya disebabkan highway ni sebenarnya dia
Kadang-kadang kita rasa macam stres cycling dekat atas highway ni pasal kereta, truck semua laju, dan at the same time selalunya dekat highway ni memang tak ada sangat view. Jadi saya akan pilih masuk jalan-jalan kampung semua ni. At one point saya terasa macam saya dah termasuk salah jalan, saya dah termasuk highway pula. Dia punya jalan dia besar, good condition, jalan dia straight semua. Tapi bila saya keep on mengayuh dekat jalan tu, saya ternampak macam warung-warung, saya ternampak macam rumah-rumah orang dekat tepi jalan ni semua. And then bila saya stop dekat warung, kadang-kadang saya pergi minum, bila saya tanya orang-orang dekat warung tu, memang diorang cakap inilah sebenarnya memang jalan pantai, tapi itu adalah jalan utama yang nak menghubungkan daripada bandar ke bandar dekat negeri Terengganu ni. So sebenarnya dia cumalah jalan utama, dia bukannya highway. So saya punya impression about negeri Terengganu ni adalah saya rasa negeri Terengganu ni satu negeri yang kaya, mungkin disebabkan dia banyak sumber minyak dekat sini. Terengganu ni adalah negeri yang industrial, dia banyak macam kilang-kilang, dia ada oil and gas semua tu, kilang-kilang Petronas semua tu. Especially bila saya lalu bandar-bandar macam Paka, Kertih semua ni. So which is actually good, saya mengayuh pun laju dekat jalan-jalan yang macam ni. Tapi disebabkan jalan dia condition baik dan jalan dia kebanyakannya straight je, itu yang buat saya risau tu. Disebabkan tu kereta semua laju, truck semua bawa laju dekat sini. Dungun adalah bandar kedua aku lepas Cukai. Satu yang aku pelik dengan pantai dekat Terengganu ni, dia tak ada sampah hanyut dekat sini. Masa dari Johor lagi hari tu, aku nampak banyak sampah hanyut dekat pantai. Tapi bila dah sampai Dungun, pantai dia bersih. Sama ada arus tu memang tak bawa sampah ke sini, ataupun memang diorang ni betul-betul jaga pantai dekat negeri ni. Orang ramai macam biasa, macam dekat tempat-tempat lain juga. Kaki-kaki pancing ni semua pun memang ramai dekat sepanjang pantai dekat sini. Tapi aku tak pernah nampak sampah dekat pantai di sini. Masa dekat Dungun ni, aku duduk dekat chalet dekat tepi pantai. Nama dia Anjung Tamu. Masa aku cari tempat nak bermalam dekat tepi pantai dekat Dungun ni, aku ternampak tempat ni. Dan aku terus call untuk tanya ada kosong ke tak. Bila aku jumpa owner Anjung Tamu ni, Makcik Sadiah. Rupanya dia pernah tengok rancangan aku dekat TV dulu, masa aku mengayuh dekat luar negara dulu. Jadi lepas tu, aku layan berborak berjam-jam dengan Makcik Sadiah dengan suaminya. Dan diorang ni layan aku macam anak diorang sendiri. Chalet dia pun besar, selesa, harga berpatutan dan 2 minit dia untuk berjalan ke pantai. Lepas sehari aku duduk di rumah Anjung Tamu di persisiran pantai di Dungun ni, macam biasa, aku keluar awal pagi dalam pukul 7 macam tu. Dan owner homestay Anjung Tamu ni, Makcik Sadiah dengan suaminya, pergi sekali untuk makan sarapan pagi sama-sama dengan aku. Dan aku pun ikut saja kereta diorang ni dengan basikal aku. Diorang nak belanja aku makan nasi dagang. Macam hari-hari yang lain, aku paling enjoy mengayuh di awal pagi. Matahari baru je terbit dari Laut Cina Selatan dan hari pun masih tak panas. Badan aku pun masih lagi fresh. Tenaga pun masih lagi banyak di waktu pagi. Jalan kat sini pun cantik, kereta pun masih tak banyak. Aku meluncur laju dengan basikal aku sambil enjoy pemandangan di jalan pantai ni yang diterangi oleh cahaya matahari pagi yang berwarna kuning keemasan. Lepas kita orang dah sarapan bersama-sama, Makcik Sadiah dan suaminya pun suruh aku ikut diorang sampailah ke Simpang untuk ke Kuala Terengganu. Jauh diorang drive untuk hantar aku ke Simpang. Dah beberapa kali dah aku cakap yang aku boleh je jalan sendiri, tapi diorang tetap juga nak teman aku berkayuh sampailah ke Simpang untuk ke Kuala Terengganu. Dah lah jauh, aku rasa lebih kurang 10 km juga diorang teman aku berkayuh. Aku siap naik segan pasal risau yang aku ni menyusahkan diorang. Pasal aku tahu diorang ni busy nak kena prepare homestay diorang untuk satu grup besar yang nak check in pada hari tu. Tapi itulah, walaupun tak sampai sehari kita orang kenal, diorang melayan aku macam anak sendiri. Jauh dia. Okey, dari sana dah. Saya masuk kanan. Minta maaf banyak-banyak. Saya pun minta maaf banyak-banyak kalau apa-apa saya salah cakap. Kasar bahasa. Okey. Terima kasih Zahri jumpa macam Terima kasih banyak-banyak. Jalan macam jauh tu. Jauh. tak ada benda. Terima kasih dah. Dah lah busy kejap lagi orang datang kan. Pukul 11 kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Uncle, terima kasih lagi sekali. Jumpa sekali. InsyaAllah jumpa lagi sekali. Terima kasih banyak. So dipeluk. Okey, insyaAllah. Baik anak-anak. InsyaAllah. Kita start. Saya doakan
Selamat keputusan apa everything pun. Ya. Selamat. Apa ni nanti WhatsApp ni WhatsApp kan? saya gambar. WhatsApp gambar. Okey. Saya nak letak dalam saya punya Okey, alhamdulillah. Blog. Moga ada rezeki. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, masuk kanan Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. So far memang pengalaman saya mengayuh dekat dalam negeri Terengganu ni memang betul-betul menarik. Orang-orang yang saya jumpa macam Aunty Sadiah ni yang owner Anjung Tamu tu, orang-orang macam tu memang betul-betul baik. Dia memang melayan saya macam anak dia sendiri, you know. Dan bukan setakat tu je, daripada saya mengayuh daripada Kuantan ke Kuala Terengganu ni, macam-macam jenis orang yang saya jumpa. Ada sekali tu masa saya mengayuh, ada seorang mat motor ni, dia lalu, saya rasa dia macam nak pergi masjid, pakai baju Melayu semua. Lepas tu dia lalu sebelah saya, lepas tu dia kasih saya Milo Ice, you know, dia kasih saya air. At the same time ada juga macam orang terjumpa saya and then dia ajak saya lepak minum dekat warung tepi jalan. Dan dia belanja saya air semua, kita orang borak-borak semua, and in the end dia siap sedekah saya duit lagi tu, bukannya sikit tapi banyak. Dan ada juga orang-orang yang macam owner warung ni, dia orang belanja saya air, dia nak belanja saya makan. Dan ada juga orang yang kasih saya souvenir, kasih saya hadiah, macam-macam jenis orang yang saya jumpa. Dan benda-benda macam inilah yang membuatkan saya rasa macam very touch, you know. Saya rasa betul-betul terharu bila dapat jumpa orang-orang yang macam ni. Aku masih ingat lagi, masa aku mula-mula mengembara dengan basikal dulu, aku banyak perasaan takut dalam diri ni. Aku rasa dunia ni tak selamat, penuh dengan kekejaman. Aku takut aku akan dirompak di tengah jalan dan mungkin juga dibunuh. Tapi jujur aku cakap, kalau kita cuba kenal dunia ni cuma dengan tengok news dekat TV atau internet, kita memang akan rasa dunia ni betul-betul kejam. Manusia ni betul-betul jahat, berbunuh sesama sendiri, merosakkan alam ni. Tapi pada hakikatnya, manusia ni sebenarnya semuanya baik. Secara fitrahnya, hati manusia ni sebenarnya cenderung nak buat kebaikan. Itulah fitrah kita manusia ni yang sebenar-benarnya. Memang betul wujudnya kejahatan dekat dunia ni, perasaan hasad dengki ni semua. Tambah lagi dengan zaman sekarang ni, dengan sistem yang kita hidup sekarang ni, dengan tekanan ekonomi ni semua yang perlahan-lahan membuatkan kita semua mementingkan diri sendiri. Manusia berpecah belah dengan status miskin dan kaya, dengan fahaman politik yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza dan sepadan negara yang berbeza. Tapi bila aku kenal dan mula rapat dengan mana-mana manusia dekat dunia ni secara personal, aku dapat rasakan yang hati kita semuanya cenderung untuk buat kebaikan. Dan aku selalu sangat mengalami pengalaman ni, bukan masa aku duduk setempat, tapi masa aku mengembara, masa aku hidup di jalanan. Dan aku rasa puas hati bila tengok orang-orang dekat pantai timur ni, terutamanya belah-belah Terengganu ni, masih lagi beradab. Culture menghormati orang lain tu masih lagi kuat dekat sini. Masa aku duduk beberapa hari dekat Kuala Terengganu, satu tarikan yang paling aku nak tengok dekat sini adalah Terengganu Drawbridge. Dah beberapa kali aku tengok gambar jambatan yang nampak lebih kurang macam London Tower Bridge ni dekat internet. So aku nak tengok sendiri jambatan ni daripada dekat. Jambatan ni mula dibina pada tahun 2014 dan siap pada tahun 2018. Dan dia buka baru je lagi pada tahun 2019 dulu, tak lama sebelum COVID melanda dunia ni.
Selang beberapa minit, ada je aku nampak bot-bot dan kapal-kapal kecil lalu dekat bawah jambatan ni. Jambatan yang berketinggian 106 meter ni menghubungkan daerah Kuala Terengganu dengan Kuala Nerus. Jadi bila aku naik dekat menara jambatan ni, di mana aku berada di tingkat 14, aku boleh nampak view kedua-dua tempat ni daripada atas. Dan dari Skybridge Terrace ni pula, dia menghadap ke Laut Cina Selatan dan aku berdiri di glass floor yang terdiri daripada 3 lapisan gelas yang berketebalan 3 inci tapi boleh menampung sehingga 500 kilogram. Masa aku dalam menara jambatan ni, staf di sini membawa aku untuk melawat seluruh tempat ni untuk menerangkan dengan lebih detail tentang drawbridge ni. Okey, Terengganu Drawbridge adalah menara yang mempunyai base queue dan kita ada base queue yang terpanjang di Asia Tenggara. Dan antara drawbridge dan paras air adalah 12.8 meter. Jadi kita mempunyai yacht dan boat vessel yang lalu di bawah base queue ini menuju ke marina di Duyung Marina and Resort, di mana mereka mempunyai fasiliti marina. Jadi mana-mana yacht ataupun water vehicle yang melebihi 12.8 meter, pihak kami akan membuka jambatan base queue bagi memberi laluan kepada bot-bot tersebut. Di sebelah sana adalah kita punya menara utara. So menara utara kita tak lama lagi akan siap event hall kita. So event hall di Terengganu Drawbridge ni boleh buat pelbagai jenis acara atau majlis, lunch ke dinner, family day, high tea, jamuan perpisahan. So insyaAllah by mid of August kita punya event hall akan siap. So apa yang istimewanya kat Terengganu Drawbridge ni, dia menggunakan sistem hidrolik, di mana kita punya kerja-kerja penyeranggaan tu lagi mudah diselenggara lah kita berbanding dengan sistem gearing system. Aku sebenarnya rasa bangga bila dapat tahu teknologi yang digunakan oleh jambatan ni adalah yang paling latest dan 100% dikendalikan oleh orang lokal Terengganu. Lepas dah puas melawat drawbridge ni, aku pun sambung mengayuh untuk tengok keadaan di bandar Kuala Terengganu ni. Macam biasa, aku cari tempat yang menarik dekat sini untuk tengok view sunset. So aku bercadang untuk layan view sunset yang boleh nampak drawbridge ni daripada jauh. Aku rasa jambatan ni dah jadi macam ikon untuk bandar Terengganu ni. Tengok view sunset berlatar belakangkan jambatan ni memang mengasyikkan. Makin lama aku mengayuh dekat sebelah pantai timur ni, makin menarik pula pengalaman yang aku dapat. Sebelum ni, every time kalau aku balik Malaysia, aku selalu balik kejap-kejap je. Dan aku selalunya cuma berada di KL. Tapi kali ni, aku betul-betul dapat tengok negara aku sendiri dengan lebih detail. Mungkin kerana kali ni aku cuma mengayuh di jalan pantai di pantai timur ni, aku tengok negeri Terengganu ni memang penuh dengan kapal-kapal nelayan. Dan aktiviti utama orang-orang dekat sini adalah memancing. Sepanjang aku mengembara di sebelah pantai timur ni, aku cuma keluar pada waktu pagi dan sebelah petang. Waktu tengah hari terlalu panas, jadi aku duduk je dalam bilik hotel aku. Bila dah tiba dalam pukul 5 petang macam tu, barulah aku keluar meronda-ronda dengan basikal aku. Dan pada hari-hari terakhir aku dekat sini, aku mengayuh ke arah Masjid Kristal. Satu lagi ikon dekat Kuala Terengganu ni yang aku nak tengok. Dan kali ni, aku bercadang nak naik river cruise untuk tengok sunset di Kuala Terengganu ni dari atas bot. Daripada jetty ni pun, aku dah mula layan dengan view sunset dia.
Dan ada pula aku tengok nelayan dekat sini baru balik daripada laut. Jadi aku pun borak-borak sikit dengan diorang. Banyak ikan yang diorang dapat. Memang aku selalu tengok bot-bot nelayan dekat sini. Selang beberapa minit, boleh nampak bot nelayan lalu dekat sungai di sekitar Kuala Terengganu ni. Diorang ni semuanya peramah. Baru kenal, tapi kita orang dah bergelak ketawa. Dan macam-macam info baru yang aku dapat dari diorang ni semua. So, saya pun dah 4 ke 5 hari saya duduk dekat Kuala Terengganu sekarang ni. Dan esok mungkin saya akan mengayuh ke arah utara, slow masuk ke Kelantan, ke Kota Baru. Tapi sebelum tu mungkin saya akan stay dekat Kampung Penarik. Kampung Penarik dekat Terengganu ni, pasal saya tak pernah pergi, tapi saya selalu tengok gambar-gambar dekat Instagram semua ni, nampak macam tempat yang menarik. So mungkin saya akan stay beberapa hari dekat situ. Tengoklah, kalau saya suka tempat tu, mungkin saya akan stay lama dekat situ. Bila dah tiba waktu sunset, aku pun terus naik bot untuk enjoy waktu sunset ni dari atas bot. Bot operator aku ni pun orang lokal dekat sini, Nazmi. Jadi dia memang ada banyak info pasal tempat-tempat menarik dekat Kuala Terengganu ni. Disebabkan dia pun bawa bot dekat sini, jadi dia ada banyak kawan-kawan nelayan dekat sini. Banyak juga yang diceritakan pada aku pasal kehidupan nelayan dekat sini. Penuh bot-bot nelayan sepanjang sungai sekitar Kuala Terengganu ni. Cantik pula pemandangan dekat sini bila waktu petang macam ni. Terasa tenang tempat ni, walaupun aku sebenarnya sedang berada di kawasan bandar. Slowly bot kita orang menuju ke arah drawbridge Terengganu ni. Kali ni, aku dapat layan view jambatan yang ikonik ni dari atas bot. Memang cantik bila langit masih lagi ada sikit cahaya matahari dan lampu dari drawbridge ni dah mula menyala. Setakat ni, aku rasa puas mengayuh di negeri Terengganu ni. Mungkin kerana aku tak expect apa-apa. Sebelum aku ke sini, aku cuma bercadang untuk lalu je negeri ni dengan basikal aku. Tapi bila dah masuk ke sini, aku rasa macam aku akan berada lama di negeri ni. Rasa macam ada connection dengan negeri pantai timur ni. Aku rasa macam banyak hidden gems di sini yang menunggu untuk diterokai.